Ya, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam sesi PDPR Sains KSSM. Kita tampak bersama saya, Cikgu Rami. Okey, jadi kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Kita masih lagi berada dalam tema 4, tenaga dan kelestarian hidup. Seperti pembelajaran 11.0, daya dan gerakan. Standard kandungan dalam daya gerakan ada 4. Yang pertama 11.1, gerakan linear. 11.2 graf gerakan linear, 11.3 percutan graviti dan jatuh bebas, 11.4 jisim dan inersia. Okay, jadi hari ini kita dah bincangkan gerakan linear part 1. Jadi untuk hari ini kita nak tengok gerakan linear part 2. Yang mana dalam gerakan linear part 2 kita hanya bincangkan satu sesi pembelajaran saja, iaitu 11.1.4 membezakan jenis gerakan linear. Okay, jadi sebelum kita tengok yang kita nak belajar hari ini, okay. Halaju dan penciptaan objek yang bergerak dapat ditentukan melalui aktiviti yang dilakukan di dalam amal menggunakan jangka masa detik. Jadi kalau kita nak mengkaji halaju dan penciptaan bagi suatu objek yang sedang bergerak, kita boleh buat dekat dalam amal. Kenapa? Sebab dekat dalam amal kita ada satu alat yang kita namakan dia sebagai jangka masa detik. Jadi mana jangka masa detik ni dapat membantu kita untuk menganalisis gerakan suatu objek. Jadi ini lebih kurang mengenai beginilah dia punya bentuk pita detik tu ya, yang mana pita detik, jangka masa detik tu yang mana dia akan disamakan dengan bekalan elektrik. Okay, kemudian dekat atas ni ada satu penggetar yang mana penggetar ni bila elektrik dihidupkan dia akan menghasilkan getaran. Okay, dia akan bergetar. Dekat bawah ni dia ada satu jarum okay, jadi dia akan bergetar, yang mana bila dia bergetar jarum tu dia akan cucuk pada pita detik ni, yang mana pita detik ni dia akan sambungkan dengan troli, dan bila troli bergerak dia akan menaik pita detik. Jadi bila dia tarik dia akan penggetar ni akan masukkan titik-titik dan yang bergaris inilah dan satu garis macam ni. Okey. Nak nampak kita tengok satu video daripada YouTube. Okey, saya minta izin daripada cikgu ni nak tunjukkan macam mana sebenarnya jangka masa detik ni berfungsi. Pada tugas selamat sejahtera, bertemu kembali untuk mengkaji gerakan linear. Jadi hari ini saya akan menunjukkan satu demonstrasi gerakan sebuah troli yang menuruni landasan contoh. Kita akan mengkaji apakah jenis gerakan yang dilakukan oleh troli ini. Jadi yang pertama sekali kita perlukan ialah landasan. Kita perlukan RPG untuk meninggikan landasan supaya enjin condong, dan kita ada troli. Dan di sini kita ada bekalan kuasa untuk membekalkan tenaga elektrik kepada 3 timer, iaitu pemasa detik. Dan akhir sekali kita perlukan pita detik yang akan merekod jarak bagi 1 detik. Bagaimana 1 detik dikira? Okey, di sini di pemasa ini yang terdapat pengetuk dia akan mengetuk sebanyak 50 kali bagi 1 saat. Saya akan tunjukkan demonstrasi. Okay, dalam 1 saat ia mengetuk sebanyak 50 kali berdasarkan kepada frekuensi bekalan kuasa. Jadi frekuensi bekalan kuasa ialah 50 Hz. Bila kita dah bila troli tu dah selesai bergerak, kita akan nampak titik-titik dekat atas pita detik. Okey, titik-titik inilah yang kita akan guna untuk mengkaji halaju dan pecutan bagi suatu gerakan objek Okey. Yang mana jangka masa detik bergetar 50 getaran sesaat macam Cikgu Fazilah kata tadi. Okey, penggetar tu dia akan bergetar sebanyak 50 getaran dalam masa 1 saat. Laju kan? Okey, 50 getaran dalam masa 1 saat. Okey. 1 detik ialah semasa di antara 2 titik berturutan pada pita detik. Jadi bila kita nak mencari masa bagi pita detik tu, kita kena kira bilangan detik. Okey, kita kena kira bilangan detik pada pita detik tu. Jadi apa maksud detik ni sebenarnya? Okey, jadi detik ni adalah semasa di antara 2 titik berturutan. Okey, jadi kalau kita tahu kat sini kita ada 1 titik, kita ada 2 titik. Okey, jadi
Jadi antara dua titik berturutan ini kita panggil dia sebagai detik. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita ada 1 detik, 2 detik, 3 detik. Kita ada 3 detik kat sini Okey, jadi 1 detik mewakili 1/50 saat. Okey, masa yang masa yang digunakan untuk menghasilkan 1 detik tu adalah 1/50 saat. Okay, jadi kita bahagikan 1/50, kita akan dapat 1 detik bersamaan 0.02 saat. Okey, jadi yang ni penting kena ingat 1 detik sama dengan 0.02 saat. Sebab ini kita nak gunakan nanti Okey, jadi hal laju untuk pita detik yang mempunyai 5 detik boleh dikemukakan rumus berikut. Okey, sebenarnya bukan 5 detik ni berapa detik pun, 3 detik ke 5 detik ke 10 detik ke 8 detik ke, kita boleh menggunakan rumus yang kita akan belajar ni. Okey, sebenarnya rumus ni kita dah bincangkan pada hari Senin. Apa dia? Hal laju sama dengan sesaran bahagi masa yang diambil. Okey, cumanya untuk pita detik ni macam mana kita nak cari sesaran dia? Macam mana kita nak cari masa dia? Okey, jadi yang kita tahu sesaran untuk pita detik adalah sama dengan panjang pita detik tersebut. Okay, ingat sesaran sama dengan panjang pita detik. Mana kita dapat panjang tu? Sama ada kita ukur dengan pembaris ataupun soalan akan bagi dia punya panjang dia. Masa pula macam mana? Okey, tadi kita tahu yang mana penggetar menghasilkan 50 getaran dalam masa 1 saat. Jadi kita katakan 1 detik bersamaan dengan 0.02 saat saja kan. Okey, jadi masa untuk hal laju kalau kita nak cari nanti, kita kena darabkan apa? Bilangan detik darabkan dengan 0.02 saat. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok ini pita detik ni. Okey, ada berapa detik dekat atas pita detik ni? Okey, jadi kita kira 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Okay, jadi kita ada 5 detik dekat atas pita detik ni. Jadi bila kita dah ada 5 detik, kita boleh cari apa? Kita boleh cari masa. Yang mana tadi masa kita kata bilangan detik. Nak cari masa darabkan dengan 0.02. Okey. Jadi nak cari hal laju, kita cuba cari hal laju bagi pita detik ni. Okey, jadi kita tahu tadi formula bagi hal laju adalah sesaran bahagi masa. Mana kita nak dapat sesaran? Okey, sesaran kita boleh dapat dalam soalan. Dia dah bagi sesaran dia 10 cm. Kenapa? Sebab tadi kita dah kata sesaran sama dengan panjang pita detik. Jadi panjang pita detik adalah 10 cm, maka sesaran dia juga adalah 10 cm. Macam mana pula dengan masa? Okey, tadi kita kata masa sama dengan bilangan detik darabkan dengan 0.02. Jadi kita ada berapa detik? Kita ada 5 detik. Jadi 5 detik darab 0.02 saat, kita akan dapat masa dia adalah 0.1 saat. Jadi kita masukkan dalam formula, sesarannya 10, masanya 0.1, tekan kalkulator, akan dapat hal lajunya adalah 100 cm per saat. Okey, 100 cm per saat. Okey, nanti kita akan tengok lagi contoh. Kita akan buat lagi contoh macam mana nak kira hal laju. Okey, seterusnya kita nak tengok jenis gerakan linear. Okey, jenis gerakan linear boleh ditafsir daripada jarak antara titik pada pita detik. Dan kita akan tengok. Sebab tu saya kata tadi, kita akan tengok detik dekat atas pita detik untuk kita analisis apa jenis gerakan yang berlaku. Okey. Ada 4 jenis. Okey, jadi yang pertama kita tengok. Okey. Tengok ini arah gerakan. Okey, kalau dalam soalan dibagi macam ni, arah gerakan kita kena tahu yang ini anak panah, yang ini anak panah ke sini. Jadi ini adalah titik awal, ini adalah titik akhir. Ini adalah titik pertama, ini adalah titik yang akhir. Okey, maksud ini dia ke belakang lah. Okey, ini titik pertama, ini titik yang terakhir. Okey, jadi kalau kita tengok jarak antara titik ni, kita tengok jarak antara titik ni, satu titik ke titik, jarak dia adalah seragam. Maksudnya jarak dia sama. Okey, maksud dia jarak dia adalah sama. Jadi bila jarak dia sama, jenis gerakan yang berlaku adalah hal laju seragam. Okey, katakanlah kita ada buat eksperimen tadi, kita ada pita detik yang panjang tadi kan. Okey, kita ada pita detik yang panjang. Okey, yang mana kat atas ni ada titik-titik. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi kita akan potong 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan potong. Okey.
Jadi bila kita potong tu, kita boleh lekatkan dekat atas satu kertas graf, yang mana graf ini akan menunjukkan jenis gerakan kita lah. Okay, jadi bila graf kita ni sama saja, kita boleh katakan gerakan aku adalah jenis hal laju seragam. Okey, jom kita cuba kira. Okey, kita kira. Okay, kita namakan dulu ini A, pita detik B, pita detik C, pita detik D, pita detik E. Okey, jadi hal laju untuk A. Okey, hal laju untuk A. Okey, jadi kita dah tahu tadi hal laju sama dengan sesaran bahagikan dengan masa, betul? Jadi hal laju A sesaran, panjang dia berapa? Panjang dia 10. Tak ni ini panjang panjang dia adalah 10 bahagikan dengan masa. Masa dia berapa? 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Jadi 5 darabkan dengan 0.02, kita akan dapat dia punya masa dia adalah 0.1. Jadi bagi dengan 0.1, kita akan dapat 100 cm persegi, cm per saat. Okey, macam mana pula dengan B? Okey, B pun dia punya panjang dia 10 juga. Masa dia berapa? Kita kira detik. 1, 2, 3, 4, 5 detik juga. Jadi masa dia pun 0.1. Jadi kita bahagi, kita akan dapat 100 cm per saat juga. Okey, macam mana pula dengan C? Tengok panjang dia berapa? 10 juga. Detiknya berapa? 5. Jadi masa dia berapa? 0.1 sama dengan 100 juga. Okey, D pun 100. E pun 100 juga. Okey, jadi macam mana pula dengan pecutan? Okey, macam mana pula dengan pecutan? Okay, kita dah belajar formula bagi pecutan. A sama dengan V tolak U per T. Okey, jadi V ni apa? V ni hal laju akhir, U hal laju awal, T. Masalahnya sekarang macam mana kita nak cari T? Okay, macam mana kita nak cari T untuk pecutan? Okey, T untuk pecutan, masa untuk pecutan, tempoh masa untuk pecutan dia sama dengan bilangan detik tolak 1 darabkan dengan 0.02. Ini T untuk bukan bilangan detik sorry, bilangan pita. Okey, bilangan pita Okey, ini T untuk pecutan T untuk pecutan. Okey, T untuk pecutan. Okey, sekarang ni kita cari pecutan. Macam mana pecutan untuk graf macam ni kita nak cari pecutan untuk graf macam ni. Okey, jadi pecutan, kita cari pecutan daripada A ke B. Okey, daripada A ke B. V tolak U per T. V A B. V hal laju akhir dia apa? Hal laju akhir dia mestilah B kan? Ini mesti awal, ini akhir. Okey, jadi hal laju akhir dia adalah B. Berapa hal laju akhir dia? 100. Tolak hal laju awal dia berapa? 100. Hal laju A, hal laju A 100. Bahagikan dengan masa dia. Berapa pita detik ni? Kita ada 2 pita detik kan? Okey, kita ada 2 pita detik. Oh sorry, ini bukan bahagi dengan 0.02 ni Ini bukan darab 0.02. Kita darab dengan 0.1. Kenapa darab 0.1? Sebab ini. Sebab kat dalam ni, dekat dalam pita detik ni ada 5 detik. Darab dengan 0.1. Jadi 2 darabkan 0.1, kita akan dapat 0.2 bahagi dengan 0.2. Jadi pecutan dia adalah 100 tolak 100, 0. 0 bagi 0.2, 0 cm per saat per saat. Okey, seterusnya kita tengok pecutan daripada B ke C. Okey, sama juga hal laju akhir dia C 100, hal laju awalnya B 100 bahagi dengan masa. Macam mana masa? Bilangan pita tolak 1 darab 0.1. Jadi bilangan pita kita berapa?
BC ada 2 pita je kan. Kita tengok daripada BC ada 2 pita saja. Jadi 2 tolak 1, 1 darabkan dengan, oh sorry, ini bukan 0.2 ni, 0.1 ni. Sebab 2 tolak 1, 1 tolak 0.1, 0.1. Jadi 0.1 sama dengan 0 cm persegi juga. Okey, jadi sama juga. Jadi A pecutan daripada C ke D pun kosong juga. Pecutan daripada D ke E pun kosong juga. Jadi kita kata untuk graf macam ini, okey, dia punya jarak antara titik dia adalah sama, seragam. Jadi yang ini hal laju seragam. Dan juga pecutan dia sifar. Okey, jadi dia tidak ada pecutan. Kita tengok jenis yang kedua. Okey, yang mana gerakan macam ni. Jadi ini adalah titik yang awal, ini adalah titik yang akhir. Jadi kalau kita tengok dekat sini, jarak antara dua titik berturutan bertambah secara seragam. Jadi jenis gerakan dekat sini adalah hal laju bertambah secara seragam. Dan dia punya pecutan dia adalah seragam. Okey, jadi kita tengok contoh. Okey, ini adalah contoh peta detik. Jom kita kira. Okey, mula-mula kita nak kira hal laju. Okey, kita pertamakan macam tadi juga. A, B, C, D, E. Okey, jadi kita nak cari hal laju A. Okay, macam mana sesaran? Sesaran dia berapa? Sesaran dia 2. Bagi dengan masa dia. Masa dia berapa? Kita kira detik. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Okey, masih lagi 5 detik. Darab 0.02 sama dengan 0.1 saat. Okay, jadi 2 bahagi dengan 0.1 sama dengan, tekan kalkulator, kita akan dapat 20. Okey, hal laju pada B. Berapa panjang dia? Panjang dia 4. Bahagi dengan masa dia berapa? 0.1. Jadi dia punya hal laju dia adalah 40 cm per saat. Okey, C faham Kalau tak faham tanya Okey, C panjang dia berapa? 6. Bahagi dengan 0.1. Tekan kalkulator akan dapat 60 cm per saat. Okey, kemudian D, dia punya sesaran dia 8 bahagi dengan 0.1 sama dengan 80 cm per saat. Okey, hal laju bagi pita E, berapa dia punya sesaran dia? 10 bagi dengan masa dia berapa? 0.1 sama dengan 100 cm per saat. Jadi kita kata hal lajunya bertambah secara seragam. Nampak? 20, 40, 60, 80, 100. Jadi hal laju dia bertambah secara seragam. Macam mana pula dengan pecutan dia? Okay, tadi kita tahu pecutan A sama dengan V tolak U per T. Okay, jadi kita tarik A daripada pecutan daripada A ke B. V kita berapa? V kita hal laju akhir B, hal laju akhir B 40. Tolak dengan hal laju awal kita A 20. Bahagi dengan masa. Okey, masa kita macam mana? Kita ada berapa detik? Kita ada 2 berapa pita? Kita ada 2 pita. Jadi 2 tolak 1 darabkan dengan masa untuk 1 detik ni 0.1 sama macam tadi. Kita akan dapat 1 darab 0.1, masa dia adalah 0.1. Okey, jadi bahagi dengan 0.1. Okey, jadi kita akan dapat, tekan kalkulator, kita akan dapat dia punya pecutan dia adalah 200 cm per saat per saat. Okey, kita cuba cari pula hal pecutan daripada D ke E. Okey, D ke E. Nanti awak carilah B ke C, C ke D, D ke E ni saya cari A, B, D, E je. Okey, saya nak tunjukkan yang mana dia punya pecutan dia adalah seragam. Okey, jadi D ke E.
jadi hal laju akhir dia berapa? Hal laju akhir dia kita tahu E, hal laju akhir dia adalah 100. Tolak hal laju awal dia D 80. Bahagikan dengan masa dia 2 tolak 1 darab 0.1. Jadi kita akan tekan kalkulator, kita akan dapat 200. Okey, nampak Pecutan pada sini daripada A ke B sama dengan pecutan daripada D ke E. Okey. Macam mana pula pecutan keseluruhan? Kita nak cari pecutan keseluruhan. Okey, cuba cari pecutan keseluruhan. Okey, jadi pecutan daripada A ke E. Macam mana? Okey, jadi hal laju akhir dia berapa? Hal laju akhir dia E 100. Tolak hal laju awal dia berapa? A 20. Bahagikan dengan masa. Okey, masa dia berapa? Okey, yang ini. Bilangan pita. 1 pita, 2 pita, 3 pita, 4 pita, 5 pita. Jadi 5 tolak 1 darabkan dengan 0.1. 10 tolak 100 tolak 20, 80. 5 tolak 1, 4. 4 darab 0.1, 0.4. Okey, jadi 80 bahagikan dengan 0.4, kita akan dapat 200. Okey, jadi kat sini kita tahu, dia punya jika jarak antara dua titik ni bertambah secara seragam, dia punya hal laju dia punya jenis pergerakan ni, hal laju dia bertambah secara seragam. Dia bertambah tapi secara seragam. Yang ni kita nampak dia tambah 20, 20, 20, 20, 20 kan. Manakala dia punya pecutan dia pula adalah seragam. Okey, kadang-kadang kita panggil pecutan seragam, kita juga boleh panggil pecutan dia malar. Maksud dia pecutan dia sama je daripada awal sampai akhir, pecutan dia adalah sama. Okey, kita tengok bentuk jenis yang ketiga, yang mana arah gerakan pergi ke sini. Okey, jadi ini titik yang pertama, ini titik yang terakhir. Jadi kita tengok dia punya jarak dia berkurang secara seragam. Okey, berkurang secara seragam. Okey, jadi yang ini adalah jenis gerakan hal laju berkurang secara seragam. Pecutannya dia akan berlaku nyah pecutan. Okey, ini adalah contoh dia punya graf dia. Okey, kita tengok, kita kira A, B, C, D, E. Okey, jadi kita kira yang A dulu. Panjang dia berapa? 5. Bahagi dengan bahasa dia 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 5 detik. 5 darab 0.02 kita akan dapat 0.1. 5 bahagi 0.1 kita akan dapat 50. Okey, yang B sasaran dia 4, masa dia 0.1. Dengan kaki kita akan dapat 40. Ni dia punya hal laju Okey, C 3 bahagi 0.1 sama dengan 30. Okey, D 2 bagi 0.1 kita akan dapat 20 cm per segi cm per saat. Okey, E 10 bagi 1 bagi 0.1 kita akan dapat 10 cm per saat. Jadi kita tengok dekat sini hal lajunya berkurang secara seragam. Hal laju berkurang 10, 10, 10, 10, 10. Berkurang secara seragam. Macam mana pula dengan pecutan? Okay, kita cari pecutan secara keseluruhan Okay, jadi A sama dengan V tolak U per T. Okay, V dia berapa? V dia hal laju akhir. Hal laju akhir dia berapa? E, hal laju akhir dia adalah 10.
Halaju awal dia U, halaju awal dia apa? Halaju awal A 50. Bagikan dengan masa. Macam nak cari masa? Bilangan detik 1 2 bilangan pita 1 2 3 4 5 pita. Jadi 5 tolak 1 darabkan dengan masa untuk satu pita 0.1. Kita akan dapat 40 bahagi 10 tolak 50 negatif 40 bagi 5 tolak 1 4 darabkan dengan 0.1 kita akan dapat 0.4. Okey, jadi tekan kalkulator kita akan dapat negatif 100 cm persegi. Nampak? Jadi bila yang ini, untuk graf yang ini, dia punya gerakan dia halaju berkurang secara seragam, manakala pecutan dia akan berlaku nyah pecutan secara seragam. Okey. Seterusnya yang terakhir, okey, ini peta gerakan yang pertama, titik pertama, ini titik yang terakhir. Okey, kalau kita tengok jarak dia tak sama, ada jauh dekat, jauh dekat, jauh dekat. Okey, jadi jarak antara titik berurutan tidak seragam, jenis gerakan hal lajunya tidak seragam, pecutannya juga tidak seragam. Okey, sekejap dia boleh berlaku pecutan, kejap dia boleh berlaku nyah pecutan. Okey. Okay, kalau kita tengok kat sini, kejap dia punya penambahan dia ni tak sama. Okey. Kita cuba cari halaju A. Halaju A 2. A. Sasaran dia 2, masa dia 0.1 sebab ada 5 detik, 1 2 3 4 5. Jadi dia punya halaju dia adalah 20 B 3 bahagi 0.1 dia akan dapat 30 C 5 bahagi 0.1 kita akan dapat 50 D 9 bahagi 0.1 kita akan dapat 90 E 100 bagi 0.1 kita akan dapat 10 bagi 0.1 kita dapat 100. Okey, dah nampak? Dia punya halaju dia tidak seragam. Okey, halaju dia tidak seragam. Okey, jadi tamat untuk kelas hari ini. Agak kompleks sikit kan, banyak sangat pengiraan. Sebenarnya tak kompleks pun kalau betul-betul faham. Okey, jadi kalau ada apa soalan boleh tanya terus pada cikgu untuk cikgu terangkan balik semula. Mungkin ada yang tersekat-sekat tadi. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.